untuk pergerakan pasaran untuk minggu ini. Sekejap saya tarik kalender saya sekejap. Sekejap. Okey, jadi cuti, tak cuti. Bagi saya macam ni, saya dah ulang berkali-kali trade kepada setup. Tak kisah cuti ke, tak cuti ke, pasaran hujung tahun ke, saya kepada setup. News ke apa ke, tapi dia kepada anda, sekiranya anda melihat kepada pentingnya news, kepada bagi mereka yang short term trading, mungkin lebih penting kepada anda. Wassalam Fikri. Guana gemuk. Ni kamera trick ni Galih. Okey. Okey, thank you. Nampak your that one your soalan tu testing tu. Okey, jadi apa dia kepada mereka yang trade lebih kepada shorter term, mungkin news penting kepada anda. Mungkin cuti atau tak cuti itu penting kepada anda. So anda nak something yang push kepada entry anda. Bagi mereka yang lebih longer term, trade setup. Trade kepada apabila anda nampak trend dan ada setup, di mana satu setup yang memberikan risk yang kecil, reward yang lebih besar daripada risk. Jadi itu saja. Jadi kita lihat dulu kepada apa yang kita nampak dalam pasaran untuk semasa. Jadi hari ini kita masih ada lagi China yang bercuti malam nanti, continuation untuk cuti Chinese New Year dekat China. China cuma akan balik pasaran China akan kembali dibuka pada hari Khamis nanti. Pada hari Khamis baru kita ada China. Maksudnya kita jangkakan sesi Asia yang volume dagangan lebih tinggi lah, meningkat pada sesi Asia untuk mulai hari Khamis. Malam ini juga US akan bercuti, President's Day untuk US pada malam ini. Jadi expect volume yang dagangan yang lebih agak control lah, agak tak ada push banyak pada waktu US malam nanti. Okey, jadi awal pagi tadi kita ada untuk Japan yang mengumumkan GDP dia untuk untuk kuarter keempat. Ini adalah bacaan pertama untuk kuarter keempat, dan selepas pengumuman mengenai prestasi ekonomi Jepun yang lebih baik untuk kuarter keempat yang ini, untuk yang ini yang lebih baik daripada jangkaan pasaran, kita nampak untuk pergerakan Nikkei yang mencecah paras tertinggi sejak tempoh 30 tahun. 30,000 ni adalah sebelum ni, ini adalah satu angka yang dilihat sebagai the magic numbers lah untuk 30 tahun. Dan 30,000 tu dilihat, ni kita tak ada chart yang full untuk dia. Jadi 30,000 ni adalah untuk CFDs. Okey. Jadi saya cuba buka dekat investing ada ke tak. Kita try buka dekat investing JP225. Okey. Kita tengok kepada Nikkei. Kita tengok chart dia untuk whether dia ada enough info. Maksudnya price yang cukup lah untuk kita tengok kepada pergerakan ni. Okey. Ini adalah paras yang tertinggi sejak kejatuhan pada 1990 ni. 1990, dan kita ada kejatuhan berkenaan dan kita ada dia mencecah melepasi 30,000 ni pada hari ini. Ini adalah satu satu paras psychological yang penting, sebabnya apa beza dia semasa ini, kenaikan ini. Kalau kita nampak perbezaan dia semasa kenaikan ni I want you guys to see this one. Sejak daripada 2008 sehinggalah semasa kita ada pelbagai benda di mana kita ada kerajaan Jepun yang dilihat lebih stable. Kita ada kerjasama yang lebih rapat di antara Jepun dan juga rakan dagang dia, iaitu kepada US. Kita juga ada few things, kita ada peranan yang lebih
penting dimainkan oleh Bank of Japan, di mana Bank of Japan dah memulakan negatif polisi pada 2017, tak silap saya, 2017 yang ini 2016 2017, dan itu semua menyokong kepada kecairan disebabkan loan kadar faedah dalam pasaran Japan adalah lebih rendah. Pembelian ETF oleh Bank of Japan juga menyokong kepada pasaran tempatan, dan kita nampak this move dalam Japanese punya ni. Yang another important thing yang saya nak anda lihat adalah kepada ini ini dekat monthly. Okay. Yang another important thing yang saya nak anda lihat adalah kepada movement ini, di mana kita ada pergerakan yang membatalkan divergence. Maksudnya kita ada satu structure dekat sini. This is satu structure, dan kita memulakan satu structure yang baru. Ini yang pentingnya. Dan ini yang saya nak tengoklah. Maksudnya kita dah ada 1, 2 dan kita dalam wave 3. Of course tak ada benda yang ni monthly So tak ada benda yang berjalan satu line terus, direct, lurus. So I'm expecting this move dekat sekejap, mana? Sekejap saya cari. Mana dia punya ni? I'm expecting this move. Sekejap. This move lah. Ni menaik. Dan seterusnya kita akan ada satu pullback. Dan satu lagi kenaikan. Ini adalah wave 3 dalam 3. Untuk dia completekan ini. Jom, faham apa yang saya sedang tengok dekat sini? Mana Fibonacci kita ni? Okey. Ni daripada kosong. Ni daripada kosong kat sini. 1, 2. Sekejap. 1 dan 2. Okey. Koordinat ini kita akan ambil kosong. I'm expecting this move dalam ni sekurang-kurangnya ke sini. Ke sini. Daripada sini daripada the whole thing kepada sini. Okey? Kepada sini. Okey. Ini akan ambil masa bertahun. Tapi apa yang kita nampak, kita dah memulakan pergerakan berkenaan. Kita balik kepada trading view. So I'm looking at the start of that move. Kalau kita tengok ni berapa hari bulan. Sekejap Ini adalah low daripada 2008. Kita tengok dekat trading view whether dia adalah sama 2008. Okey, ini adalah low ini So kita jangkakan akan berlaku dekat sini. Ini adalah wave 1. Ini adalah wave 2. Dan kita akan ada progression of wave 3. Okey. So kalau kita jangkakan wave 3, I'm looking at least dia buat 1, 2 dan seterusnya, ini kepada sekurang-kurangnya 1, 2, 3.6. Sebab kita tak tahu dia adakah adakah dia akan membentuk motif ataupun bukan motif. Satu diagonal. Sekejap Okey. So ini yang saya sedang tengoklah whether this move will materialize. Of course daripada sini kepada sini there will be, kalau kita tengok dekat weekly, there will be 1, 2, 3, 4 and 5 ini yang sedang saya tengok.
Sesuai dengan apa yang kita sedang tandakan ni lah. Sesuai dengan apa yang sedang kita tandakan ni. Okey? Boleh Jo? Faham So, Nikkei ke atas, indeks masih ke atas. As long as anda tidak short index, you are okay. Saya dah ulang-ulang benda tu. Selagi anda tak short index, anda tak lari jauh. Selagi anda tak short index, you are not far from daripada pokok dia. Okay, so untuk semasa kita ada Nikkei yang break 30,000 and that opens up more upward move. Of course tak ada pergerakan satu. I'm expecting this to happen, satu pullback untuk berlaku. But kalau pullback ni berlaku, saya tak interested untuk nak trade JP225 ni. Kenapa? Dia dah buat higher high. Yang saya nak interested adalah kepada US 500. BOJ flow ni adalah hari tu bila Kuroda, governor dia bagi tahu, as long as Nikkei ni berada pada paras atas daripada 21,000, kita ada sebabnya Bank of Japan dia beli ETF yang dia beli. ETF ni satu derivatif dan dia satu fund lah yang dia ambil nilai dia daripada pegangan saham. Okey. Jadi apabila kita bercakap mengenai pegangan saham, kita refer kepada equity index. So according to Kuroda, selagi JP225 ni di atas paras 21,000, pegangan ETF yang dipegang oleh Bank of Japan masih buat duit. Faham tak? Tapi kena faham, Bank of Japan bukan masuk market untuk buat duit. Sebab dia boleh print duit. Tapi maksudnya pasaran adalah masih lagi sihat. Tu maksud dia. Jadi kita ada satu level yang diberikan oleh bank negara dia. Jadi kalau kita tahu, kalau level ni tested, kalau empat ni kalau dua ni jatuh nanti, kalau dua ni berlaku nanti, we know paling-paling pun dia sampai kat sini. Faham tak, Wimon? Itu level yang diberikan oleh Bank of Japan. Kalau market jatuh lagi, this will be floor dia. Maksudnya kita akan ada Bank of Japan akan cuba untuk menyokong pasaran, membeli ETF, menyediakan kecairan pasaran. In other words, selagi atas 21,000, market okey. Bawah 21,000, then something is tak kena. Dan kalau kita tengok technical dia 21,000 tu, dia adalah satu paras yang menjadi support resistant untuk JP225 ni. Nampak kat sini few times. Itulah daripada Bank of Japan itu. Okey, so balik kepada apa yang peluang yang saya lihat adalah kepada apabila kita ada US 500 buat yang ini. This move. Saya akan cari peluang untuk long yang sini. Not interested kepada ni tadi, kepada Nikkei tadi, because kalau kita lihat structure Nikkei ni, kalau saya buang ni, kalau kita ambil structure dia, sejak daripada bounce daripada March, kalau kita ambil structure dia dan kita ambil dia punya Fibonacci extension daripada ini satu, dan kita ambil satu, dua ni dia dah nak sampai equal leg. Faham? Saya rasa saya pernah lukis ni. JP225. Okey, dia dah nak sampai 100% yang ni. Okey, sebab tu saya tak interested kepada dia. Dia boleh pergi lagi, tapi cerita dia dah nak tamat. So kita tahu dia ke atas. So instead of JP225, saya melihat kepada US 500. Okey, sebab dia ada room lagi. Satu sifat, apabila anda nampak
price nak sampai kawasan ni, anda akan nampak dia punya velocity, momentum dia akan lebih macam ni. Anda akan nampak market akan buat macam ni. Susah. Sampailah dia push sampai satu, then market decide. Adakah dia akan pergi lagi ataupun dia ni. Jadi, kalau daripada sudut hukum pergerakan, ini lebih senang nak bergerak berbanding dengan JP225 tadi. Boleh? Faham? Sebab ini nak sampai dah. Mungkin dia terus pergi, I don't know. Tapi itu satu structure yang saya ikut, di mana I'm expecting sampai dan dia akan sideways, yang US 500 ni will be more that one. Kalau anda dah enter tempat kita hari tu, anda continue pegang. Satu saya kata, pegang je. Kalau anda dah enter dekat sini, anda pegang je. Kalau dia buat dua ni, kita masuk lagi. Faham? Okay. Sebab sini ada higher high. Kita ada higher high. Okay, maksudnya ada trend lah ke atas. Okay. Then, kalau ini berlaku 3 wave, kita akan cari long. Sama juga dengan US, dengan Dow Jones. Kita ada higher high. Kita ada movement higher high daripada satu structure. 5 wave, kita tunggu 3 wave. Sama. So, 2 ni nanti, mana satu yang lebih, ni kalau depending juga kepada modal anda, US 30 ni mahal sikit nilai tick dia. Kalau anda trade US 500, murah sikit nilai tick dia. Movement satu tick tu lah. Ni murah sikit, depending kepada modal anda. Okey, ni adalah untuk Germany 30. Germany 30 berpandukan movement dekat tu tadi, kita akan ada sini akan buat 1, 2 dan 3. Okey, sini akan buat zigzag. Sini akan buat zigzag. Faham tak? Kalau ni breakout macam ni, 3 wave kat sini, dalam 5 wave, 3 wave anda boleh short. Saya tak cadangkan untuk short index, anda short yen pair. Kalau ini berlaku. Kalau ini jadi A yang break W. Kalau dia cuma macam ni, jangan short yen pair. Faham je? Wimon? Instead of anda katalah Germany 30 ni, break bawah W ni, ini akan jadi A. Kalau dia 5 wave. A, B dan C. Instead of anda nak short DAX 30 yang ada higher high, anda short yen pair. Anda short USD JPY ke, anda short Euro JPY ke, anda short AUD JPY ke, CAD JPY ke, NZD JPY ke, untuk shorter term, untuk intraday trade. Kalau ni jatuh dalam 5 wave. Okay, so Germany 30 dah memulakan this move. So we might have C habis kat sini. Okay, kita dah memulakan ni semua. Ataupun even 2 kita dah complete. Tapi apa pun, anda tunggu. Kalau dia buat higher high, 3 wave, anda long. Kalau dia tak buat higher high, dia turun, 2 ni, anda tunggu 3 wave yang nyata kat sini. Anda akan ambil this level. Atas ini, 1, 2 dan 3 untuk long dia. Okey, ambil yang fractal besar. Ini untuk Germany 30. Ini adalah untuk IBEX. Untuk IBEX, kita expect satu lagi. Kenapa dia lari ke sini? Satu lagi low nanti. Anda tak masuk. Kalau unless dia break, kalau dia break, ini 2. Kalau dia break atas, 3 wave, anda long. Okay, dan baru kita ada higher high. Next, kita lihat kepada FTSE. FTSE tak ada sequence. FTSE tak ada sequence. Anda tunggu movement 2 ini. Ini pun tak ada sebab dia tak buat higher high. Ini tak ada. Okay. FTSE tak ada. So, don't pegang FTSE. Tak payah. FTSE tak ada sequence. Jadi, yang kita ada sequence adalah kepada US 500,
US 30, Germany 30. Anytime ada nampak 3 wave, ini 3 ni. Anytime ada nampak 3 wave or 7 wave, anda cari long. Okey, ada dalam Market Outlook, download Market Outlook dekat Discord Okey, jadi kalau kita masih melihat kepada indeks yang bergerak ke atas, dan kalau kita lihat kumpulan indeks, kalau kita lihat kepada kumpulan indeks, saya buka satu file yang saya sediakan pada hujung minggu. Kejap. Saya buka satu file yang saya buat hujung minggu. Itu saya dah letak dalam Discord Mana kita punya current dynamic today. Ini adalah untuk indeks. Ini adalah untuk indeks Sekejap, saya buka guna pen. Pen jelas sikit. Pen jelas sikit current dynamic. Ini adalah untuk indeks. Okey. Jadi kalau kita lihat kepada indeks, saya letakkan ke semua 6 dalam ni Kalau kita kejap. Saya ada dia punya ni. Saya ada dia punya. Oh, tak ada. Okey. Sekejap, macam mana saya nak tarik file ni? Okey. Ini adalah untuk indeks. Ini adalah untuk indeks Jadi seperti yang saya sebut tadi, untuk indeks, kita nampak untuk JP225 ni, sekejap, saya letakkan sebagai full screen. Lagi jelas. Mana dia pergi? Tak dapat lah. Sebab kita ada satu skrin yang buka. Okey, JP225 ni nak habis. Kita ada Germany, kita ada US dan juga kita ada untuk US 30 Dow Jones ni ada ruang lagi dia nak pergi. Jadi kita pilih yang ada higher high ke semua indeks kecuali untuk ESP 35 ni, dia mempunyai motif sequence. Kita ada 5 wave Kaki pertama sejak Mac, kaki pertama sejak Mac, kaki pertama sejak Mac, kecuali untuk ESP 35 ni kat chart. Kecuali untuk ESP 35 ni, ESP 35 ni bounce sejak daripada Mac, bounce daripada Mac ni, yang daripada bawah ni. ESP ni 3 wave. Faham tak? ESP ni 3 wave daripada Mac dia. Kenapa duk lari ni? Okey. Yang ini 1, 2, 3. Yang lain-lain 5 wave. Jadi kalau anda nak trade, ini boleh trade. Sebabnya yang first dia adalah 5 wave break W. 3 wave dalam flat, lepas tu dia naik balik. Tapi I don't really interested untuk nak tengok ESP pada waktu ni. Yang saya lebih interested adalah, kalau anda lihat kepada US 500 ni, bounce sejak daripada March, dia 5 wave. Ini adalah trend. Lepas tu kita ada incomplete ke atas. Jadi ini lebih sesuai untuk kita nak trade sebab dia ada trend. Trend dia lebih jelas, lebih cantik. Ini adalah untuk indeks. So kita ada 3 indices tadi, iaitu US 500, S&P 500, US 30 Dow Jones, Germany 30 DAX yang mempunyai
structure yang jelas untuk kita tunggu pullback, untuk kita nak masuk trend yang tak habis lagi ataupun incomplete sequence. Faham? Jadi kalau kita jangkakan untuk indeks ke atas, kita juga akan jangkakan yen pair bergerak ke atas, ya. Jadi untuk euro JPY, saya tak dapat nak tandakan ni, saya biarkan je. Kalau anda tengok kepada dia punya pergerakan RSI semasa, dia dah melakukan higher high daripada belakang. Maksudnya kita tengah dalam wave 3. Kalau anda tengok kepada stokastik dia, saya jangkakan kat sini akan buat snake. Faham tak? Sini akan buat snake, sini akan buat macam ni. Sebelum dia reset untuk wave 4 dan wave 5. Okey, kita tunggu dia reset dulu, baru saya letakkan 3, baru saya habiskan lukisan ni. Okey, jadi momentum masih ke atas. Euro JPY, kita ada GBP JPY kita dah sampai equalate kan, dah kena TP kan, daripada level ni, but it's still moving up. Sebab itu saya tukar ke ni. Ini adalah wave 3. Ini belum habis lagi. Ni wave 3. Kalau kita lihat yang sama, RSI dia, dia dah buat high, membatalkan divergence. Kalau kita lihat kepada stokastik dia, sini dia dah berlaku snake. Nampak? So ini bukan wave 5, ini wave 3. Kita ada wave 3, 4, 5 ke atas lagi. Position kita dah hit TP, biar tak ada risiko. Kita tunggu satu pullback. Ini kita akan masuk lagi. Faham Jo? Wimon? Kita tunggu satu pullback. Structure ini habis. Biarkan structure ini habis. Ini satu structure yang sama. This whole thing adalah structure yang sama. Anda nak dia break this structure, maksudnya kita ada wave 2. Biar dia move. Biar dia move. Jangan kejar market. Jangan masuk atas ni. Oh, dia naik lagi. Zul kata dia naik, aku masuk atas ni. Jangan. Risk reward tak cantik. Anda tunggu this pullback. Bila? I don't know. Tunggu this pullback untuk masuk. Okey, GJ ke atas, GU ke atas, lain-lain ni adalah ke atas. AUD JPY pun sama, kita dah melakukan higher high. Ni adalah higher high, nampak? Okey, pullback ini kita masuk. Boleh? Pullback ini kita masuk. Ini adalah satu structure yang sama. Saya tukar dia punya internal. Ini adalah satu structure yang sama. Okay, this whole structure ni naik tinggi. Euro JPY naik lagi tinggi. Kita punya position TP kat mana untuk Euro JPY? 13105. Ni jauh lagi. 13105. Ni jauh lagi ni. Satu dia jauh lagi. Okay. So anything pun, dia pull back wave 2 nanti, kita akan masuk long. Ini dah ada ni. So dah ada dalam trade plan. Apa yang, Wimon boleh tangkap tak apa yang saya cerita Wimon? Simple thing. Euro JPY, GBP JPY, kita long daripada wave 2 tadi. Okay, wave 2 dalam minit. Okay, selain daripada tu, kita juga ada untuk AUD JPY, CAD JPY yang juga melakukan higher high. So biarkan dia habis structure daripada sini. Structure ini biarkan dia habis. Macam mana kita tahu dia habis? Kalau dia break daripada this trend line, this lower channel, dua ni kita akan masuk. Saya dah letakkan alert kat situ. Dia break this ni, kita akan masuk. Simple stuff kan, simple. Jangan peduli dengan alert wave ni. Anda tengok dia higher high, structure sama, anda tunggu dia break. 3 wave masuk. Itu je. Jangan complicate dia. Okay, tunggu 3 wave, long. 3 atau 7, depending. Okay, AUD JPY, CAD JPY, tapi jangan trade ke semua. Trade salah satu. Kecuali anda dah risk free.
Jadi anda tunggu di structure, anda tengok ini adalah daripada hujung Januari dan juga daripada either hujung Januari ataupun awal Februari. Gunakan faktor time correlation. Tengok ini adalah 28 Januari ataupun hujung Januari ataupun ada yang tengok. Ni CAT JPY. Ini adalah untuk AUD JPY. Structure ini bermula pada 28 Januari, sama tarikh. Ada nak tahu structure dia bila start? Bila trend line dia, anda tarik dari situ. Sama. Anda tengok kepada GBP JPY. GBP JPY awal sikit. GBP JPY, this is 28, ni nampak dia lain. Untuk GBP JPY lain, dia dah bounce awal lagi. Dia buat high awal. So kita akan tunggu kepada yang lebih dekat sikit. This will be the one, bukan situ. Sini dia. Ini dalam structure yang sama. So you are going against this low. Bukan dua ni against dua sini. Okay. Low sini adalah sama dengan low yang lain tadi. So anda tunggu dua ni berlaku untuk long dia. Biar dia. Dia pergi tunggu pullback. Tak ada. Jangan masuk atas ni. Kalau anda tak masuk sebelum ni GBP JPY, jangan masuk atas ni. TP Euro JPY kita masih ada position. TP kita 131. Jadi ini adalah late January. So structure tu kita ambil yang sama. So this will be the one lah. Tapi untuk structure 1, 2, 3, 4, 5 dalam yang biru ni 4 dia tadi yang ni. So tunggu dia buat pullback ini. Bila dia buat pullback, this one will be here. Okay, soalnya kalau dia break sini barulah kita ada continuation ke bawah kan. Barulah kita kata structure ni habis. Okay. So itu adalah untuk yen pair. Yen pair menunjukkan masih ada move ke atas. Kita tunggu 3 wave. Kalau anda tak masuk daripada sini hari itu, anda tak masuk kat sini pullback kecil. Jangan. Jangan. Ini tak ada momentum sequence. Faham tak? Ni tak ada 1618. Jangan. Ini adalah wave 1. Kalau anda tengok semua structure dia tak ada 1618 1, 2, ni pun tak sampai. 3 dia tak sampai. Okey. 3 kat sini masih tengah in progress. 3 kat sini 1, 2, tak sampai 1618. Jadi jangan trade wave 4. Faham tak? Jangan masuk atas tu. Anytime dia boleh pullback. Kita nampak untuk RSI dia pun tengah buat high. Anytime dia untuk dia buat wave 4, wave 5. Tapi wave 4 tak ada momentum. Lepas tu anda akan nampak dia akan lebih sideways sebelum dia jatuh. Sesuai dengan jangkaan kita untuk saham tadi, habiskan structure tu. Sama. Benda sama. Ni semua saya ada letak dalam Discord. Ni adalah untuk yen pair. So antara yen pair yang masih ada room, semua yen pair ada room ke atas. Masih ada ruang untuk naik. Semua Chef JPY, NZD JPY, GBP JPY, semua masih ada room ke atas. Selain daripada CAT JPY, lain-lain ni semua ada 5 wave. CAT JPY, ni adalah CAT JPY. CAT JPY yang tak ada. Ini 3 wave. 1, 2, 3. Cerita dia break ini pun dengan satu yang nampak diagonal. So CAT JPY berat sikit. Tapi AUD JPY jelas 5 wave, breakout 5 wave. Euro JPY 5 wave, breakout 5 wave. Tunggu dia buat pullback. Untuk Chef JPY permulaan adalah diagonal. Tunggu wave 2 bagi siapa yang trade Chef JPY. NZD JPY jelas 5 wave, ini 5 wave. Semua ke atas. Belum masa untuk anda short. Atas ni kalau anda nak short yen pair nanti, kita akan tunggu atas ni. Kalau anda tengok yen pair, kita ada incomplete bullish sequence
daripada incomplete lower low, maksudnya dia ada lower low untuk AUD JPY dan CAD JPY. Dua ni nanti bila saham buat pullback, yang ini, bila saham buat pullback wave 2 ni, tak sehabis. Bila saham buat pullback yang wave ni, bila ni habis, bila structure ini habis, 4, 5 dia habis, bila saham buat pullback yang tu, itu adalah masanya untuk anda short AUD JPY, CAD JPY, sebab dia ada incomplete sequence ke bawah. Tak habis lagi. Tapi belum sekarang. Itu mungkin 2-3 bulan ke depan. Jauh lagi tu. Belum sekarang. Sekarang kita cari untuk long. Tunggu 3 wave untuk kita cari long. Okey. Dollar pair. Dollar pair disebabkan kita menjangkakan untuk yen pair masih ke atas, anda akan jangka dolar masih lagi jatuh. Okey. Setakat ini mungkin 2. Kalau dia break bawah ini, bawah 90 ni, 90.25, kalau dia break sikit lagi nak break dan 2 ni habis kat sini. Dan kita masih jangan long dollar. Belum masanya anda long dollar. Belum. Tak ada. Saya ulang benda tu dari tahun lepas. Bukan hari ni baru saya cakap. Dolar kalau dia naik, kita cari untuk short dia. So, dollar index sama ada dia dah habis. Kalau kita lihat kepada pergerakan semasa untuk Euro USD pun hampir sama. Tapi cerita dia tak ada sequence. Kalau ini break ke atas, 3, 4, 5, dia break macam ni. Anda long Euro USD sini. Sini tempat untuk anda long Euro USD. Kalau dia buat benda tu sini tempat untuk anda long dia. Syarat dia, sini buat 5 wave. Sini boleh jadi flat. A, B, C. Faham? A, B, C. Ini boleh habis kat sini. Kalau dia break out atas ni, sebenarnya jangkaan untuk sesi US sebentar lagi sebab US bercuti hari ini kita ada President's Day but itu tidak menghalang untuk pergerakan besar dalam pasaran pada sesi Asia tadi. Dan kalau kita nampak ke arah US session ni nampaknya a bit mula momentum pergerakan tu mula lebih perlahan as London traders menuju ke arah lunch hour dekat London. Dan kita ada pembukaan pasaran dekat US. Tapi US pada malam ni tutup. Pasaran tutup. Sebabnya President's Day. Bank-bank dia tutup lah. Tapi kita masih ada
dagangan retail dan juga kepada flow daripada London. Okey, jadi itu jangkaan kita untuk sesi London sesi US pada malam ni. Secara besarnya sentimen adalah lebih positif pada hari ini, jangkaan kepada penganggihan vaksin untuk COVID-19 dan lain-lain lah. Tapi to me yang penting kita tengok dekat chart apa yang kita nampak untuk semasa. Jadi kalau kita lihat di pasaran saham khususnya pada semasa, we are looking at Nikkei yang membuat high baru untuk paling tinggi sejak tempoh 30 tahun, break 30,000 dia. Dan ini adalah satu level, satu psychological level, and that means we sejak daripada kejatuhan pasaran pada March dan lonjakan sejak daripada March ni March tahun lepas, we are looking at reversal. The whole thing daripada March punya ni dah habis, kita dah ada high yang baru, and psychological level iaitu 30,000 dah break. So I'm expecting a bit of pullback will happen, tak tahu bila, tapi sekiranya pullback kita cari untuk entry, but not kepada Nikkei ni not kepada Nikkei, because Nikkei tak ada sequence. Maksudnya siri pergerakan dia dah lengkap. Apa saya maksudkan dengan sequence ada dua. Yang pertama, kita ada incomplete sequence, dia tak sampai lagi 100%. Dia tak sampai lagi. Ataupun momentum sequence, dia dah mencapai 1618 dan kita expect 3 wave untuk satu lagi ke atas. Ini adalah incomplete sequence. Ini adalah untuk momentum sequence. Maksudnya trend tu masih tak lengkap. Ini trend tak lengkap. Ini trend yang masih kuat pergi momentum sequence. Jadi kalau kita lihat kepada Nikkei, sejak daripada lonjakan pada March ni. Sorry, ni pada March Okey, kalau kita tengok kepada lonjakan untuk Nikkei, sejak daripada March ni, ia sudah hampir nak complete. Kalau kita ambil daripada, ingat tarikh-tarikh ni bulan 9 ataupun bulan 8 dan penurunan low pada bulan 9 sekali lagi ataupun bulan 10. Sebelum kita buka graf forex, kita tengok apa graf indeks. Buka apa-apa je Jelika, dia sama je. Dia sama je. Saya gunakan flow ni sebab itu flow yang saya ikut untuk analisa lah. Yang kita nak cari sebenarnya adalah incomplete sequence dengan complete sequence. Itu je Jelika. Itu je. Saya lihat semua, tak ada particular apa yang ni. Jadi kalau nak trade, tengok ada incomplete sequence ataupun tak, ataupun momentum sequence. Ni yang saya terangkan ni. Saya lihat semua. Saya lihat, kalau nak tahu berapa banyak instrumen yang saya lihat, 72. Anda tak perlu lihat 72, tengok 3 je. Nikkei ataupun mana-mana saham, Anda tengok dollar index, Anda tengok mana-mana pair yen. Cukup 3 je. Dan anda datang sama ada yen lemah, sama ada dolar lemah ataupun indeks lemah. Itu market dynamic. So yang pertamanya saya tengok kepada Nikkei ni, kita ada sequence dia yang maksudnya movement ni dikira hampir lengkap. Movement daripada March punya ni, March punya low, sebab semua bukan hanya Nikkei. Kalau kita tengok kepada ingat tarikh-tarikh tadi iaitu March, September dan juga Oktober. Some of it adalah ni. Sebab dia sama. Tengok daripada bawah ni March, high kat sini adalah bulan 9. Yang penurunan dekat sini adalah bulan 10 ataupun bulan 9. Lebih kurang sama masa dia. Dan kalau kita lihat kepada Nikkei tadi, dia dah hampir lengkap. Tapi dia tak habis lagi lah, sikit lagi. 30,377 tu sebagai tempat lengkap dia lah. Jadi itu adalah untuk trend dia lengkap lah. Ini adalah untuk daripada lonjakan daripada March. Tengok tarikh dia semua sama, 20 March. Okey, jadi kalau kita tahu untuk indeks ni ada yang hampir lengkap seperti Nikkei, ada yang tak habis lagi seperti US 500, maksudnya tak lengkap lagi, tak ni lagi seperti US 500 ni.
Ni adalah untuk indices ya. Untuk indices kita ada saya letakkan dia punya slide lah. Ni saya dah buat dia punya ni ya. Jadi untuk Nikkei ni hampir lengkap. Tak, bukan. Trade tetap trade kepada setup instrumen berkenaan Galih. Kita nak faham market dynamic. Trend, bila kita sebut trend, kita bercakap mengenai dekat chart. Bila kita bercakap mengenai apa yang sedang berlaku secara besarnya dalam chart. First, kita nak tengok US dollar kuat ke, US dollar lemah ke, yen kuat ke, yen lemah ke, ataupun indeks kuat ataupun indeks lemah. Faham tak kali? Kalau nak trade, trade dekat chart. So cerita dia, kalau kita nampak indeks, kita nampak Nikkei ni dekat nak sampai. Tapi dia tak sampai lagi, hampir. Kalau kita tengok untuk DAX ni, dekat nak sampai. Dia tak lengkap lagi. Ini pun tak lengkap lagi. Macam mana kita tahu tak lengkap? Kita tarik Fibonacci extension. Jadi kita tahu, untuk daripada 6 indeks ni, 5 daripada mereka melakukan trend daripada Mac sehingga kepada September. Okey, Mac kecuali untuk UK ni lah, dan juga untuk 4 daripada 6 ni membuat trend 5 lekuk, trend 5 lekuk, correction 3 lekuk. Untuk UK 100 ni dia membuat 5 lekuk tetapi habis awal. Okey, cerita dia semua tak sampai lagi. Tak sampai equal leg lagi. Kalau nak ikut sistem tu, pakai sistem tu kali. Dalam trading semua betul. Asalkan ada buat yang sama. Ni cara saya. Faham tak kali? Ni cara saya. Saya tak gunakan, saya gunakan yang simple. Saya gunakan price. Faham tak? Structure price. So structure price menyatakan bahawa dia tak habis lagi. Dia tak habis lagi. Ni semua tak habis lagi ke atas. Jadi saya tahu, dalam analisa saya menyatakan bahawa indices masih ke atas. Itu nombor 1. Dia menunjukkan cerita yang ini untuk indeks. Next. Saya lihat kepada apa dia? Kepada ni semua tak komplit lagi. Jadi antara semua ni kita masih ada yang masih jauh tak sampai lagi Yes. Jadi yang tak sampai, yang jauh lagi tak sampai lagi adalah DAX, adalah US 500, adalah US 30. Okey, jadi kalau saya nak trade, kalau ni nak sampai, saya tak trade dia. Saya trade lah Germany 30, US 500, US 30. Ini dekat daily. Berapa orang yang trade dekat daily kan? So, apa yang anda tunggu bila ada incomplete sequence dalamnya kecil pula. Ingat, anda lihat kepada fractal ataupun pecahan yang lebih kecil. Jadi, anda tunggulah bila berlaku incomplete sequence yang kecil ni pula. Iaitu sejak daripada sama ada September ataupun Oktober punya low kan. Jadi, maksudnya, kita tahu kan, US 500 tadi, ni tak sampai lagi ke atas. Jadi kita tunggu satu structure yang ini, kita tunggu satu structure bila dia berlaku incomplete. Yang ini pula, ini pun tak complete ke atas. Jadi kita trade lah bila dia 4, yang 1, 2 merah ni, ini pula tak complete. Itu je. Kita trade yang itu je. Bila dia tak complete, ni satu structure, jangan bimbang mengenai Elliott wave tu. Ini satu structure. Okey, dan selagi dia tak sampai 100 kat atas ni, tak sampai 100 daripada yang besar tadi, daripada March tadi, anytime dia buat higher high, 3 wave kita long. Anytime dia buat higher high, 3 wave kita long. Selagi dia tak sampai 100. Itu je. Simple. Actually dia simple itu je sebenarnya. Selagi dia tak sampai 100, kita dapat titik 3 kita tadi. Selagi dia tak sampai, 3 wave kita long. 3 wave kita long. Bila-bila dia nak buat correction dalam, kita tak tahu. Kalau dia buat correction dalam, dan kita buat structure baru. Itu je.
Tak semestinya 85% daripada time dia. Tapi kita tahu arah, Abigail. 85%. I can say 85% or more. Itu sifat kita ambil, dipanggil sebagai symmetrical chart. Maksudnya, bila kita ada satu trend yang dekat sini pun akan buat ingat. Apa konsep asas dalam elite wave? Konsep asas dalam elite wave adalah wave ini. 1, 2, 3, 4, 5 kan. Jadi kita ambil 1, 2 ni. Sini kena at least 100%. Kalau dia 5 wave. Ini kalau dia trend kan. Kalau dia korektif. 1, 2, 3. Sini 1, 2, 3, 4, 5. A. Kalau kita ambil Fibo. Sini pun kita jangka 100%, betul tak? Jadi tak kisah dia trend ke, 5 wave ke, ataupun 3 wave ke, sini mungkin boleh cuma 3 wave. Sini mungkin adalah satu flat. Lepas tu 5 ke bawah. Tapi apa pun, kita jangkakan at least dia sampai 100, betul tak? So, selagi dia tak sampai 100, kita jangka dia ke atas. Itu je. So, anytime dia buat pullback, kita cari long. Anytime dia buat higher high, daripada higher high, 3 wave, kita long. Selagi dia tak sampai 100. Sebab itu kita pilih, instead of Nikkei, kita pilih US 500. Sebab dia jauh. Itu nombor 1. Itu juga sama dengan Dow. Ini pun jauh lagi daripada 100. Faham? Adakah ini betul? Tak tahu. Ini adalah benda yang ulang-ulang-ulang. Kita buat ikut probability kepada apa yang kita nampak dalam sifat asas kepada market. Fibo level lebih mustahak daripada yang pertama adalah price. Saya tanya Galih, kalau nak beli barang, anda tanya apa? First, anda tanya kepada price dulu kan? Yes. Itu multi time frame. Sama juga. Kita tengok Angelica. Kita tengok dekat daily tadi kan. Kita cuba cari di time frame kecil. Bila ada time frame kecil yang incomplete sequence. The idea is 2 time frame, dia ikut arah. Itu dia. 2 time frame. Jangan jauh sangat. H4 kepada H1. Itu pun boleh. H4 kepada H1. M30 agak kecil. Boleh, tapi 2 time frame boleh. Masih M30, tapi agak jauh sikit. Kalau nak trade M30, tengok H1. Bila berlaku incomplete sequence dekat H1. Kita banding harga. Jadi yang pertama adalah price. Itu yang pertama. Then baru kita count wave dia. Itu checklist dia. Yang pertama, dalam apa juga kita berniaga, kita tanya harga. Sebab itu cost. Yang pertama, price. Jadi daripada price tu kita dapat level yang kita nak. Okey, balik kepada cerita ni tadi ya. So untuk indices US 30 pun sama. So if ini berlaku, kita akan cari long dekat sini. Sama-sama. Jangan jauh sangat Angelica. Jangan jauh sangat. 1 time frame, 2 time frame okey, tapi agak lari sikit. 1 time frame lower. Okey, so 2 ni, ini higher high. Maksudnya trend tu masih continue yang tak habis lagi di time frame besar kan. So anytime dia buat higher high, this is assumption. Adakah dia boleh turun? Boleh. Kalau ini jadi 3, ini jadi 4 dan dia buat bigger correction. Boleh. Tapi at the moment kita ada jumlah lekuk complete. Galih kalau kita nak kira jumlah lekuk. At the moment kita ada jumlah lekuk yang menyatakan bahawa ini sama ada 5, 9, 13, 17, 21 daripada bawah ni. Tu yang 5, 9, 13, 17, 21 tu. Faham? Okey. Jadi kita tengok dalam ni 3, 4, 5 ni lari. Okey. Jadi kalau kita tengok kat sini, kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 akan diikuti oleh 3 wave. Ataupun 7 wave. Ataupun 11 wave. Faham?
Setiap kali anda jumpa 5, 9, 13, kalau nak counting satu-satu lah. 17 lekuk. Itulah idea added wave. Itu yang saya tanda-tandakan ni. Itulah added wave. Okay. So, dia dah buat high-high, kita assume ini dah habis, kita sedang buat structure yang baru. Bila ada high-high, bila ada trend yang tak complete, kita cari 3 wave untuk long. Boleh tak dia jatuh lagi? Boleh. Ini mungkin 3 dan extend jadi 4. Tapi itu lower probability sebab yang lain-lain pun buat high-high. Itu je. Nampak? Semua indeks buat ke atas kan? Itu je. Okay. So, US 30, US 500 dan dan DAX yang juga buat high-high. Okay. Sini. High-high kat sini. Jadi, kita cari peluang 3 wave against this high yang buat high-high baru. Jadi, kita cari peluang kat sini. Kalau dia buat this pullback, saya akan cari peluang kat sini. Pilih salah satu, jangan trade 3-3. Pilih salah satu. Pilih salah satu, iaitu sama ada Germany 30. Kalau anda dah long untuk US, kita ada position untuk US 500 ni kan. Kita ada position untuk US 500. Yang ini ini masih jalan lagi. 4760 kita punya target kan. Biarlah. 4760 daripada sini hari tu, biarlah. Kalau ini berlaku pun, unless dia pergi reverse kat sini, itu adalah satu reversal kan. Kalau dia keluar daripada bawah ni, ini menyatakan bahawa keseluruhan structure ini habis dan kita akan ada kita akan ada 1-2 yang besar kat sini 1-2 yang ni. Waalaikumsalam. Ni 1-2 yang besar. Kalau dia buat break kat bawah ni Jadi kalau ini kena BE, anda tunggu 3 wave kat sini untuk long pula. Tak ada apa-apa. Itu je. Okey. Okey, ni kalau anda ada US 500 tu hold je. Sebab kita punya destination 4672 atas lagi. This one rugi nak tutup. Kalau dia kena BE, tak apa. Anda tak ada risk. Okey, itu adalah US 300, US 500, US 30 dan DAX So 3 wave correction kita cari untuk long. Next kepada yen pair. Okey, kita nampak untuk USD JPY ni naik ke atas. Adakah ini disebabkan oleh kekuatan dolar? Kita tengok. Kalau kita lihat dolar semasa, dolar tak kuat. Dolar jatuh. So, kalau kita tengok USD JPY ni naik, ini bukan disebabkan oleh dolar kuat. Ini disebabkan oleh yen lemah. Yen cuma lemah bila indeks kuat. Sebab tu kita tak tahu apa dynamic market. Faham tak, Angelika? Faham tak, Galih? Sebab tu kita nak tahu. Daripada situ kita boleh cari, okey, kita tahu indeks naik. Indeks naik, nombor 2, kita tengok USD JPY tadi. USD JPY naik, tapi bila kita tengok dolar indeks jatuh. Jadi, kenaikan indeks, USD JPY naik, tapi bukan disebabkan oleh dolar kuat. Dia disebabkan oleh yen yang lemah sekarang ni. Jadi, kalau kita lihat kepada yen pair, ni kenaikan ni bukannya dolar kuat. Ini adalah yen lemah. Saya nak backward session tadi sebelum padam. Okey. Faham? Kenaikan ini bukannya dolar kuat. Ini masa ni jadi kalau kita bandingkan dengan dolar tengah jatuh. Dolar jatuh ni. Kan? USD JPY ni naik, dolar tengah jatuh. Maksudnya, kenaikan ini bukannya dolar kuat. Ini disebabkan oleh yen yang lemah. Tak ada jurus rahsia. Dalam trading tak ada. Kalau rahsia, saya tak ada kat sini. Tak ada rahsia-rahsia. Dalam trading tak ada benda rahsia. Tu orang nak buat duit je. Daripada rahsia.
Daripada jual mahal sikit lah. Okey. Ni USD JPY ke atas, kita tahu ini disebabkan oleh yen lemah. So maksudnya dekat sini dolar salah satu kena sideways. US dollar will be sideways ke bawah. Ini adalah dolar. Ya. Jadi kalau kita tengok yen pair, ni adalah apa yang saya tandakan kepada yen pair. Ni adalah untuk yen pair. Kita pun nampak sifat yang sama sejak daripada March. Ya. Kecil sangat kat sini. Kita tengok kepada chart. Mana chart kita? Ni apa ni? Okey. Kalau kita tengok AUD JPY. Ni adalah AUD JPY. Ya. Sejak daripada March punya low, tengok masa dia sama. March punya low, Ogos ataupun ada September punya high dan Oktober punya low. Masa semua sama. Okey. Jadi kalau kita lihat, ini 5 wave. Ini 5 wave. 1, 2, 3, 4, 5. Kan? So, kita tahu ini pun incomplete ke atas. Dan kita ada apa? Incomplete sequence. Anytime dia buat 3 wave, kita cari long. Anda boleh tengok sequence anda, maksudnya Angelica. Anda boleh start tengok Nikkei ke, tengok apa ke. Saya, ini flow yang saya ikut. Ini flow saya. Dan nak ikut flow saya boleh. Saya ikut satu. Daripada indeks kepada yen kepada dolar. Itu yang saya selesa lah. Okay. So nampak tak? Ini 5 wave, 3 dan kita dah ada high baru. Kan? Ini satu wave, ini satu wave, ini dah breakout satu lagi kan. Jadi 3 wave kat sini kita cari untuk long. Okay. Ini adalah untuk AUD JPY di time frame yang lebih kecil di H1. So anytime dia buat this thing, 3 wave kat sini, kita tahu dia complete kalau dia break out channel ataupun trend line. Anda boleh tarik simple trend line je. Dia break this channel ke bawah, kita cari long kat sini. Selagi dia berada di atas daripada 7918. Okey? Seorang suruh seorang pergi rekod. Siapa nak rekod? Sebenarnya anda boleh guna satu IDM. Anda boleh letak dan rekod kepada sesi kita ni. Saya tak dapat nak rekod kalau tak penuh memory saya dengan ni. Okey? Jadi kalau dia break out this channel, 2 ni kita trade. 3 wave, trade dia. Saya tengok 3-3. Balkis, saya tengok yen, saya tengok 72. Tapi kalau anda nak tengok dolar indeks cukup. Kalau mungkin kata, ui banyaknya aku nak tengok. Tengok 3 je. Dolar indeks. Lepas tu anda tengok apa, any yen pair. Sebab semua sama. Perkakan tengok ni. Tengok ni ya. Apa saya maksudkan dengan semua sama? Tengok. Kita buka mana. Ni tengok, ni AUD JPY. Okey, kita bandingkan dia dengan AUD US dollar. Kita bandingkan dia dengan yen pair lain lah. Sama CAD JPY struktur lain. Kita tengok kepada euro JPY. Dia sama je. Faham tak? Boleh? Okey. Jadi pilih satu je lah, tak payah tengok semua. Nampak Balkis? Kita tambah satu lagi. Ni NZD JPY. Sama je. Ni H1. Of course dia takkan satu pip. It won't go satu pip. Tapi kalau kita kata ini ke atas, ini pun kita kata ke atas. Ini pun kita kata ke atas. Ni pun kita kata ke atas. Cumanya yang ni lebih volatile lah, itu je.
Itu je. Ini higher high. Ingat tak yang kita cerita NZD-JPY minggu lepas? I don't know whether dia sampai. Dia tak sampai rasanya. Hampir untuk sampai satu. Kalau dia buat 3 wave macam ni, higher high, 3 wave dia cari long. 80% of the time dia sampai. Tak apa, kita miss kat sini. 1, 2, 3. Baru 3 kan? Ni baru 3 kan? Ni baru 1, 2, baru 3. 4, 5, 1, 2, 3. Ada cari long kat sini. Itu je. Kan sama tadi dengan AUD JPY 2. Sama kan? Ni. Boleh? Sama kat sini. Jadi kalau dia break out ni, jadi kita cari 2. Sama. Jadi pilih. 1. AUD JPY ke, Euro JPY ke, GBP JPY ke, NZD JPY ke. Pilih 1. Sebab dia semua sama. Pergerakan dia sama. Pilih yang sampai dulu, Balkis. Saya cuma letakkan alert. Jadi mana satu yang trigger alert saya dulu, saya tarik Fibo extension. Nampak? AUD JPY saya letak alert, nampak kan? Saya letak alert kan? Ni nampak tak line orange ni? Tukar color dia bagi terang-terang. Macam mana nak tukar color ni? Tak dapat tukar. Tak dapat tukar. Nampak tak orange ni? AUD JPY. GBP JPY. Kan? Kalau dia buat mana satu yang sampai alert saya dulu, sebab ini hourly chart, kita ada 2-3 jam untuk nak decide kan. Tarik, saya nampak 3 wave, yang penting dia break level. 1, 2, 3, saya tarik. Boleh? Mana satu saya tak peduli. Dia bukannya, dia pergi 800 pip, yang satu pergi 600 pip. Dia bukannya pasal pip. Saya peduli pasal risk reward. Dan satu lagi, berapa position sizing. Kan? Kalau ini pergi, AUD JPY, kita pilih AUD JPY. Ini dah pergi. AUD JPY tak sampai. Tentang AUD JPY, dia truncated. Dia sampai 618, lepas tu dia naik. Kita pula tunggu, kita tunggu entah. Faham? Jadi letakkan mana satu yang buat 3 wave dahulu. Saya enter yang masuk dahulu. Itu je. Euro JPY sama. Anytime dia buat ini nanti. Saya tukar sikit. 2 ni nanti kita trade. Sini higher high. Ini trend. Kan? Jadi letaklah alert. Mana alert Euro JPY ni pun tak hilang. Okey. Jadi saya letaklah alert kita. Letak je alert. Letak alert di antara 3 dengan 2 ni. Letaklah alert. Kalau dia break satu ni, dan satu di sini dan kita katakan itu wave 2. Syarat dia nampak jelas 1, 2, 3. Mana satu yang trigger dahulu. Itu je. Jadi kita ada yen pair. Nampak? 2 ni semua sama dengan 2 ni. 2 kat sini sama dengan indeks punya 2. Sama dengan ini punya 2. Structure sama. Saya tak guna kaedah itu. Tapi kalau itu teknik anda pakai, Wilmon. Saya tak guna kaedah itu. 38.2 ni. Tak, saya tak guna kaedah itu. Sebab kalau sini kan, ini masih 4 dan dia break 2, ni bukan 4, betul tak? Kalau dia break 1 ni kan. Jadi maksudnya kalau price jatuh daripada 2 ni, ini dah structure lain. 1, 2, 3, 4, 5 tu dah habis. Faham tak? Satu saya letak alert kat sini. Jadi saya nak tengok 1, 2, 3 yang nampak. Sementara tu saya tak peduli dia. Kalau saya tak buat sesi macam ni, chart ni, saya tak tandakan, saya tak ada 1, 2, 3, 4, 5 ni tau. Tak ada. Saya cuma ada apa kat chart saya. Saya tak ada. Saya tak lukis sebenarnya. Saya cuma letakkan alert. Alert bunyi, lepas tu saya tarik Fibo. Habis-habis pun ada ni. Ada ni. RSI dengan stokastik. Apa bentuk, apa wave sekarang. Itu je.
Saya nak tengok dia breakout dan structure baru dekat RSI dia. Sini tengah buat wave 3, nampak tak? Habis-habis pun tu je. Semua pair JPY, semua ada incomplete sequence. Semua kecuali USD JPY je. Tu je. Tengok higher high lower low je. Satu saya kata, saya tak peduli pun pasal Elliott Wave. Elliott Wave cuma letak logo, letak signboard je. Counting dengan incomplete sequence. 3711 tu cara kita nak entry, Bakis. Itu corrective sequence. Incomplete sequence, trend. Jadi anda gunakan corrective sequence bila trend dah berlaku. Maksudnya kita ada satu pergerakan macam ni, incomplete sequence ataupun momentum sequence. Sini yang kita tunggu 37 ataupun 11. 3, 7 ataupun 11. Apa 3711? 3711, 3 wave, sama ada zigzag, sama ada flat, sama ada segitiga, ataupun 7, WX dan Y. 11, WX, Y, X dan Z. Itu sahaja bentuk-bentuk correction yang dalam Elliott Wave. Sebab itu, kalau nak belajar Elliott Wave, anda tak penting pun belajar motif. Belajar korektif. Ramai orang belajar ni 1, 2, 3. Saya tak peduli 1, 2, 3 sebenarnya. Adakah itu A, B dan C ataupun W, X dan Y. Itu lebih penting pada saya. So, saya nak enter. Bukannya saya dapat buku Elliott Wave. Faham? Okey, balik kepada pasaran ya. So, kita ada peluang untuk indeks, kita ada peluang indeks, kita ada US 500, US 30, DAX ataupun Germany 30 Untuk yen pair hampir ke semua kecuali USD JPY. Jadi Euro JPY ada incomplete sequence, GBP JPY ada incomplete sequence, AUD JPY ada incomplete sequence, CAD JPY ada incomplete sequence. Jadi kalau ada pullback yang jelas 3 wave ataupun 7 wave, kita cari entry. Oh, maaf. Maksud saya 5, 9, 13, 17. Macam mana counting incomplete sequence? Oh, tak. Bukan. Bukan. Macam ni. Okay. I know you are confused bab ini kan. Bab sini kan. 1, 2, 3, 4, 5 kan. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yang ni kan. You are confused about that. Betul? Simple. Tengok kat mata anda. Kalau this move. Simple je. Kalau soalan saya. Move sekarang ni. Daripada sini ke atas ni. Ini ni trend ke tak trend? Tahu? Ini trend ke tak trend? Apa bentuk trend? Sebab apa bentuk trend? Simple nak tengok, oh ni trend, betul tak? Tak sampai 0.1 saat kita, oh trend, betul tak? Yang ni. Kita tengok yang ni trend kan? Betul tak? Kita lag teruk lah. Kan? Trend. Okey. Kalau kita tengok movement ini. Ini payah kita nak kata trend kan? Sebab dia berkecamuk kan? Betul tak? So, pilih yang nampak trend. Anda nampak trend dia. Nampak trend. Dia break satu high. Anda tunggu 3 wave. Itu dia. Faham tak? Dan kita tahu dia incomplete daripada yang bawah tadi. Dia tak habis lagi. Jadi cerita besar dia. Kita ada incomplete sequence. Jadi dua ni kita cari trend. Kita cari entry. Itu je sebenarnya. It is as simple as that sebenarnya. The problem is bila terlalu banyak info kan. Satu saya cuba kurang kan.
Kadang-kadang kita type dekat chat ni kan 2-3 kali baru dia keluar kan benda ni. Itu je. Nampak trend, ada tengok yang dia break out daripada structure, 3 wave, dia ada incomplete sequence, 3 wave, kita long. Kan? Simple. Saya rasa saya nak buang lah elite wave ni. Saya cuma cerita, tapi takutnya orang, sebab tanpa visual cue macam ni, susah saya nak explain. Selagi dia tak sampai zone sawan kali. Selagi dia tak sampai zone sawan, dia buat higher high 3 wave. Dia buat higher high, itu je. Rosdi daripada pemula, kan Rosdi je. Siapa yang mula-mula masuk, itu saya pun tak ingat. Masa kita buat webinar dulu kan. Dan, tu je bang, itu je lah. Higher high, lower low, itu je. Dia tak complete lagi 3 wave long. Itu je. Dia bila saya masukkan ni, ada orang dia sibuk nak kira. Tak payah sibuk nak kira. Anda bukan masuk tadika nak belajar kira-kira ni. Faham tak? Saya letakkan ni untuk visual cue. Itu je. Dia tak papan tanda, signboard. Kita punya expectation. Kalau tanpa benda ni susah saya nak explain. Okay, so yen pair anytime ada 3 wave, sebab semua sama. Tengok, yen pair semua buat higher high. Anda tak dapat kata, ni nak ke bawah ni. Allahu. Sebab kita tahu, dia tak complete lagi ke atas. Selagi dia tak complete ke atas, belum lagi nak ke bawah. Apa yang naik pasti turun, belum lagi. Ya, betul Alif. Tahu korektif dia. Banyak orang tekankan kepada 1, 2, 3, 4, 5. Perasan tak saya tak peduli sangat kat mana 1, 2, 3, 4, 5. Yang penting apa? A, B, C. Itu lagi penting. Jangan. Ni kita cari long. Itu je. It is as simple. Alif dah buat elite wave, tahu. Kan? Lain higher high, lower low. Tunggu korektif. Dia break trend line. Itu je. Lepas tu ada, kalau nak confirmation lagi, nak susahkan diri anda boleh tengok. Ni apa ni? RSI. Kalau dia break out daripada ni, break out trend line ini, dan anda tahu itu structure baru. Kalau dia break out trend line ini, jadi kita tahu dia ada momentum correction. Tapi lama-lama okey dah kan Rosli. Mula-mula, lepas tu dah tahu high low. Semua. Saya bukannya Bakis. Kalau saya nak describe diri saya bukan trader forex tau. Saya trade financial instrument. Main portfolio saya saham. Bukannya forex. Itu je Kasyah kan. Nampak kan Kasyah? Bila pakai benda simple, your trading, pemahaman pun simple. Jadi kita tak ada risau. Selagi dia tak buat apa, kita tak peduli dia. Bila kita nampak ada trend, incomplete, dan yang penting incomplete sequence, incomplete dengan momentum sequence. Itu yang penting sebenarnya. Jurus. UFC next week meninggal MC. Sekali dah faham je. Jangan nak UFC sangat. Kena faham adakah itu trend yang tak habis. Itu je. Ini je. Sebab tu saya duk ulang-ulang setiap hari. Benda ni incomplete sequence, momentum sequence. Daripada situ, dan kita tunggulah 3 wave. Bila dia buat higher high, selagi tak sampai, dia buat higher high, 3 wave, higher high, 3 wave, higher high, 3 wave, selagi tak sampai. Dia sampai 100, jangan masuk. Itu je. Selagi dia tak sampai. Dia ni kan, kalau dia dah sampai 1.8, kita tahu sini akan ada wave 5. Itu je. Kejap pula balik. Buat benda simple. Mana ada susah benda ni kan? Faham kan apa asas trend? Asas trend siri. Jadi kita ada low, kita ada high, kita ada higher low, dan the idea is kita akan ada higher high 100%. Jadi kecil-kecil ni akan ada lekuk-lekuk. Jadi bila ada trend, breakout trend, breakout trend, breakout, 3 wave long, 3 wave long, 3 wave long. Itu je. 100 jurus. Itu je.
Kalau kita nampak dia naik 3 wave je, jangan. Kita nampak 5 wave, kita masuk. Itu je. Break high, break high, break high, 3 wave. Break high, 3 wave. So, kita tahu dia tak habis. Boleh? Jadi kita tahu kumpulan indeks tadi tak habis. Kumpulan yen tak habis ke atas. Dolar, ada cuba tengok. Cuba tengok dolar ni ya. Try tengok dolar. Kenapa dolar meriah? Tengok dolar ni. Sejak daripada March ya. Cuba anda tengok dolar sejak daripada March. Tengok dolar sejak daripada March. Ni dolar March ya. Dan ingat kepada ni. Yang pertama dia ni dolar kepada 9. Ini pun tak habis lagi ke bawah. Nampak? Cumanya kenapa dolar lebih volatile sikit sebab dia dalam movement 4545. Apa pula 4545 macam ni. Dia lebih sideways ke bawah. Itu je beza dia. Kalau tengok RSI break. Kalau tujuan saya tengok RSI tu adalah tengok ni dolar kan. Ni RSI. Nampak tak tempat ni? Ni terlalu besar. Kita tengok yang inilah. Kita tengok dekat H4. Ini ya. Kita nak tahu mana connector ataupun tempat kita nak tarik Fibo, Angelica. Faham tak? Nampak tak ini break? Ini break. Nampak tak ini break? So the idea is ni maksud saya. Sekejap Okey. Nampak tak ini break? This one break. Kalau kita ambil this one, sini break. So bila dia break, kita katakan this structure habis. Dan kita memulakan resume ke arah incomplete sequence dia. Faham tak? Itu guna RSI ni. Bila dia break structure ini, ataupun ini adalah structure korektif daripada sini Okey. Bila dia break, then lain macam. Dan kita katakan this structure habis dan kita dah resumption ke bawah. Boleh? Itu je maksud dia. Confirmation dia cuma kita dapat confirm kalau dia break this low. Tapi at the moment, sebab itu saya tak trade dollar index. Tak trade dollar pair yang lain. Satu je. Kita tahu dia dah resume ke bawah kan. Cuma satu je. Ni tak ada lower low. Lower low dia kena break sini baru dia lower low. Sebab ini adalah correction this one kan. Jadi ini adakah ini lower low? Belum. Tapi kalau di M5, kalau dia break sini, kalau dia break ini, dan M5, M1, M15 anda boleh trade sebab 1, 2 dan seterusnya. Kalau 3 wave macam ni, anda boleh short daripada sini untuk dia ke bawah. Faham? Ini time frame lain. Kalau H4, anda kena break ini dahulu baru kita ada high, low, lower high, lower low. Ni H4 punya trend. Tapi kalau M5 ini satu structure. Nampak? Ini satu structure. Okey, correction. Lepas tu kita ada penurunan 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Ni masa ni lah kita kira ni. 1, 2, 3, 4, 5. 1. Jadi kalau dia break out bawah ini, barulah kita ada high, low, lower high, lower low. Kenapa tak sini? Kenapa sini? Sebab 5 kena ada divergence. Nampak? Sini baru ada divergence kan? Sini baru ada divergence. Jadi sini low kita. Sini wave 5. Sini habis structure ini. Sini habis satu structure. Kita tak dapat habiskan dia kat sini. Sini tak ada divergence. Sini ada divergence. Nampak? Jadi kita katakan ini 1, 2, 3, 4, 5.
Kita tunggu correction, belum ada trend. Dia kena break sini dahulu, break ini, baru kita ada trend. Even dekat berapa? M5 ni belum ada trend. Kalau dia break sini, dalam 5 wave, 5, 1, 2, 3, anda boleh short. Ini M1 punya entry. Tak kisah apa time frame, sama je. Konsep sama. Jadi cerita dia, anda nak tengok dia break out ni. Trend kat sini pula. Ni. Break. Ya, break. Di sini break dan 3 wave yang break atas punya trend line pula. Maksudnya macam ni. Dekat RSI ni, dia break macam ni. Price pun break low kat sini kan. Lepas tu anda nak tengok dia buat 1, 2, 3 dan dia tak break high kat sini, anda boleh short. Faham? Saya kalau trade saya buat ini je. Saya tak ada benda ni. Saya tak ada ini tak ada. Tak ada. Saya tengok macam ni. Ni. Tak kisah time frame berapa. Setahun ke, 1 minit ke, 15 saat ke. Sama. Faham? Saya nak tengok this thing berlaku. Momentum tu ada. Boleh? Tak kisah apa time frame. Benda dia sama je. Okey, so itu adalah untuk yen pair. Untuk dollar pair, cuma satu je yang ada trend. Cuma satu je, iaitu GBP US dollar yang dah buat higher high. Tunggu ini berlaku. Kita long ke sini. Okey, lain-lain tak ada higher high. Euro US dollar tak ada lower, tak ada higher high. Tak ada. Okey. AUD US dollar tak ada higher high. Satu ni baru low high. Sini tak boleh entry. Tak dapat. Okey. NZD US dollar pun tak ada. NZD pun tak ada. Ni wave 4. Ni wave 5. Tak ada. Ni tak ada. Kalau dia break high kat sini, baru kita ada high. Jadi benda itu je Rosli. Kalau tak ada sesi macam ni, saya tak lukis chart ni. Saya buat ni je. Ni je. Saya nak entry. Saya peduli apa 1, 2, 3, 4, 5 tu. Tapi untuk terangkan kepada anda faham yang tu. Saya nampak dia. Jadi kalau nak nampak dia, anda kena faham asasnya dulu. Jadi saya tunjukkanlah benda-benda ni. 1, 2, 3, 4, 5 ni semua. Okey, UCAT belum ada lower low. Kalau dia buat lower low, baru kita ada trend. Jadi waktu ni tak tengok pun. Okey, gold. Gold bagi siapa yang lebih agresif, anda long kat sini. Bagi siapa yang agresif. Okey. Kalau anda tunggu dia break A sini, tarik 1, 2, 3. Okey, bagi siapa yang agresif, pastikan terima. Kalau dia bawah daripada line ni, stop loss. Okey. Dia tak ada higher high lagi, tapi correlation, disebabkan korelasi market. Dua ni anda boleh cari untuk long. Sama juga dengan silver ni. Silver ni. Sini anda boleh cari untuk long. Either satu, jangan trade dua-dua. Kalau dia break bawah A ni, anda dah salah. Ini tak perlu jadi. Yang bawah ni, ingat apa saya sebut hari ni? Ini yang ke bawah ni tak perlu jadi. Saya cuma tandakan ikut rule elite wave. Yang besar kat sini correlation. Correlation menunjukkan ini tak ada. Ini mungkin ke atas. The only sebab saya letakkan ini ke bawah adalah disebabkan oleh SIL yang ada. Dia punya ETF yang ada incomplete sequence ke bawah. The only sebab saya letakkan. Okay. Ini tak perlu jadi. Ini boleh habis kat sini dan kita ada truncation. Kalau anda lihat lain-lain punya untuk saya bukan monitor satu tau.
Saya monitor banyak benda. Saya bukan trade currency saja. Saya untuk gold, ni adalah instrumen-instrumen yang saya gunakan untuk gold. Untuk monitor gold, jap. Gold ni untuk gold. Ni adalah untuk gold. Ni adalah Barrick. Ini dah sampai. Nampak? Ini dah sampai. Kalau Barrick ni buat 1618, kita tahu gold jatuh ke bawah lagi. Okey. Sabtu saya kata, nampak kalau gold buat ke bawah, ini kan buat 1618. Okey. Nombor 2, ini adalah untuk mini shares, untuk gold punya, world gold punya ETF. Ini pun ada incomplete sequence ke bawah. Ini adalah untuk gold. Ini adalah untuk gold bar. Granite shares. Ini pun ada incomplete sequence ke bawah. Ini adalah untuk gold trust. Ni pun ada incomplete sequence ke bawah. Tujuan lain. Saya tak tahu dalam sistem anda, dia macam ni. Bila kita nak guna apa-apa indikator, kenapa kita masukkan indikator tu dalam sistem kita? Dalam sistem ni, saya gunakan RSI untuk nak tengok momentum. Yang first, daripada bila kita faham momentum, kita tahu kat mana habis structure, kat mana itu yang kita panggil sebagai connector. Satu structure turun, korektif tu, itu connector dia. Dan structure motif yang satu lagi. Itu connector lah. Dan wave 5 adalah untuk momentum yang lebih rendah. Of course, saya tak tahu. Minta dia diskaun kali. Mana saya tahu. Okey, ni adalah untuk, sebab tu saya masih katakan gold masih ada ke bawah. Itu je sebabnya, correlation. Tapi ini tak perlu jadi. Sebab dia dah sampai 618764. Kalau dia kat atas ni, mungkin gold dengan silver. Sebab tu saya katakan tadi, kalau bagi siapa yang siapa nampak gold punya ni semua, dia tak lengkap lagi. Sebab tu saya katakan gold, silver ni ada kemungkinan untuk buat benda ni. Sebab instrumen-instrumen lain tadi yang sama dengan gold. Tu je sebab dia. Apa ni? SGOL. Tengok. Dia sama dengan gold. SGOL. Okey. Dan ini adalah untuk XAU. Dah penuh pula saya lukis kat sini. Dia punya structure sama dengan gold. Nampak? Dia sama. Satu saya masih jangka ada satu dia. Tapi kalau anda nak ambil risiko, anda boleh masuk bila dia buat satu lagi equal link kat sini. Bersepah jurus rahsia. Faham? Nah, dia sama. Dia sama, nampak? Chart dia sama. Kan? Macam mana kita nak kata lain kalau rupa dia sama? Cuma ini ada Fibo je. Nampak? Kan? Jadi untuk yang ini, dia cuma jatuh dua je. Sama ada gold lemah, ataupun kita ada saham yang lemah. Kan? Jadi saham kita tahu ke atas. Jadi dia cuma jatuh kalau gold jatuh. Sebab tu kita katakan gold masih ada ke bawah. Kan kita kata indeks tadi naik. Macam mana kita nak kata saham jatuh? Kan? Jadi the only way untuk ini jatuh adalah gold jatuh. Bukannya saham jatuh kan. Nampak? Semua balik cerita kepada dolar, yen dan juga indeks. Kita jam berapa ni? Ui, lagi 3 minit. Okey, gold, silver bagi siapa yang ni anda enter 3 wave, kita akan letakkan BE. Ya, semua berkait. Macam mana kita tak kata dia berkait? Nampak tak ni benda ni, Kasyah? Anda tak perlu buat, saya buat untuk anda.
Tapi kalau nak tahu apa, saya tengok banyak benda. Sebab saya bukan trade gold saja. Saya trade benda-benda ni, bearing apa semua ni. Faham tak? Kripto, Bitcoin, kripto. Untuk kripto saya monitor benda ni. Kripto saya lama juga tak buka. Sebab saya melabur, bukannya kepada buy sell trade. Tak, saya melabur. Dan kalau nak trade kripto, anda ikut BLCN. Di mana BLCN? Ni BLCN ni. Ini adalah new economy, maksudnya untuk ni. Ni Kalau anda tengok, ini nak hampir complete sequence tau. Nampak tak? 1, 2. Tapi dia tak habis lagi. Masih atas. Kripto masih kat atas tau. Tak habis lagi. Ni ETF dia. ETF dia tak habis lagi. Bitcoin punya ni pun tak habis lagi. Tak habis lagi ni. Ni tak habis lagi. There will be a retracement. Ni tak habis lagi. Bitcoin. Sebab tu saya gelak orang kata 50,000. I'm looking at higher. Saya melihat lebih tinggi lagi. Trading dengan melabur adalah basic dia. Kalau anda trading, anda melihat kepada shorter term. Of course anda nak melabur cepat untung. Tapi main kriteria dia bagi saya adalah kepada leverage. Kalau trade commodity, yes. So, itu yang saya tunjukkan tadi, Jelika. I'm showing you, because kalau kita tahu, company gold kuat, antaranya sebab produk yang dia jual pun kuat. Kan? Simple. Kalau company tu jatuh, gold, tengok tengok ni. Tengok, kita cerita pasal Exxon dengan minyak. Tengok minyak dah start naik kan? Okey, tengok. Ni adalah minyak. Kita ambil continuous contract dia. Kita ambil continuous contract dia. Okey. Jadi bila kita nampak minyak recover, kita nampak tak saham Exxon mula recover? Nampak? Kalau minyak jatuh, anda rasa Exxon dapat tak? Ni Petronas dengan minyak, dengan Brent kan? Anda kalau ini jatuh, anda rasa saham Exxon pergi mana? Faham tak? Ni yang waktu dia buat magic pada bulan 4 itu. 17 hari bulan. Boleh? Saya tak tahu. Dia nak case ke, tak case ke, saya tak tahu. Yang saya tahu, kalau dia ada incomplete sequence, dia buat higher high, 3 wave, saya long. Itu je Wimun. Saya tak peduli SEC nak saman dia ke, dia ada apa ke, itu cerita dia. Kalau kita nak katakan, oh ni kenapa dia tak jatuh sekarang? Kenapa Ethereum ni kenapa dia naik? Kenapa dia naik waktu ni? Kenapa? Kalau kita tahu 22 hari bulan kan? Cepat masa berjalan kan, dah 1 jam. Dia macam ni. Buat dua-dua. Tu yang saya cerita pasal portfolio tu, Kasyah. Anda letakkan sebahagian daripada wang yang anda sanggup hangus untuk trading. Hasil daripada trading anda letakkan dalam aset portfolio pelaburan untuk aset tetap. Anda beli saham untuk dividen. Untuk anda tak peduli harga dia naik turun, anda kepada dividen dia. ASB, REIT dan apa-apa untuk dividen, apa-apa untuk aset. Faham tak? Itu adalah portfolio. Itu adalah, jadi bagi sebab anda trade. Jangan trade buy sell, withdraw. Jadi apa? Jadi kalau orang Sarawak kacang ma, jadi kacang ma je. Makan ayam kacang ma. Kalau baru beranak tak apa. Ni tak beranak-beranak dah 20 tahun perut aku besar ni.
Faham? Okey, kita dah jam 9, Zatul nak offkan kita kan. Okey, faham So, benda yang anda tak buat, saya duk ulang benda ni. Indeks, anda tak pergi sell. Yen pair, anda belum lagi sell dia, anda cuma cari long, dia tak habis lagi. US dollar, anda tak long dia, anda cuma cari buy GBP US dollar. Okey? Boleh? Okey, yang ini semua ada dekat grup dekat Discord tu. Saya dah letakkan dekat Discord. Ambil semua ni ada dekat analisa pasaran. Semua ni ada. Market outlook ada dalam tu. Okey, itu saja untuk malam ni. Labur dalam satu sistem.